Sukan maraton merupakan suatu perlumbaan yang melibatkan berjalan, berlari biasa mahupun berlari anak-anak dengan jarak yang tetap sebanyak 42.195 km 26.219 batu atau 26 batu yang biasanya berlangsung di sebatang jalan raya besar. Acara sukan ini dikatakan bermula apabila seorang askar pengutus bernama Pheidippides berlari membawa berita kemenangan tentera Yunani mengalahkan tentera Parsi dalam pertempuran marathon yang berlaku sekitar Ogos atau September tahun 490 sebelum Masihi. Pheidippides membuat larian dari marathon ke Athens yang mana jarak antara kedua-dua lokasi ini diukur sejauh 26 batu iaitu bersamaan 41.8 km. Sila tonton video kami sampai habis jika anda ingin mengetahui sejarah acara sukan larian jarak jauh. Masyarakat Malaysia nampak semakin ramai yang semakin menyedari kepentingan menjalankan aktiviti senaman. Selepas bergelar penduduk negara paling gemuk di Asia, usaha membudayakan senaman melalui pelbagai acara larian, senaman beramai-ramai malahan promosi gaya hidup sihat semakin kerap dilakukan. Salah satu acara paling popular melibatkan aktiviti sukan di negara kita adalah aktiviti maraton. Setiap bulan boleh dikatakan ada saja larian maraton dianjurkan di seluruh negara yang mendapat sambutan ribuan orang pelari. Ada yang berlari untuk menang, ada yang berlari untuk semata-mata habis dan ada juga orang berlari kerana rasa seronok berlari beramai-ramai. Tanpa membuang masa, mari kita kenali sejarah acara sukan larian jarak jauh. Perang marathon antara Persia dan Greece. Sejarah maraton sebenarnya bermula daripada sejarah Greek yang melibatkan sebuah peperangan besar. Peperangan yang dinamakan Battle of Marathon adalah perang melibatkan kemasukan tentera Persia yang diketuai Raja Darius menceroboh Greece buat pertama kali. Pada ketika itu, Sparta dan Athens adalah dua buah bandar terbesar Greece dengan tentera Persia pada ketika itu cuba menakluki Athens melalui pendaratan di sebuah pekan kecil bernama Marathon. Askar Athens yang jumlahnya lebih kecil berbanding tentera Persia cuba memohon bantuan askar Sparta namun Sparta tidak dapat menghulurkan bantuan ketika itu. Ini membuatkan tentera Athens terpaksa mempertahankan marathon sendiri dengan bantuan askar dari Plataea yang juga kecil jumlahnya sambil menunggu kehadiran tentera dari Sparta. Walaupun berdepan jumlah yang lebih besar tetapi tentera Athens menggunakan pengetahuan dan kelebihan bertarung di tanah sendiri dan menggunakan kawasan paya untuk memecahkan kelompok askar Persia bagi memudahkan pertempuran. Walaupun mempunyai jumlah yang lebih kecil, tentera Athens akhirnya berjaya mengusir tentera Persia supaya berundur sehingga majoriti musuh mereka hanya mampu berlari berpatah balik ke kapal ekoran kegagalan menguasai kawasan strategik di Marathon. Dalam pertempuran marathon inilah tentera Greece secara amnya menyedari mereka mampu mengusir keluar ancaman Persia secara sendirian tanpa bantuan angkatan perang Sparta yang kerap membantu mereka sebelum ini. Pengaruh perayaan sambutan Karnea. Sebelum peperangan marathon bermula, Pheidippides, seorang pelari penghantar mesej paling hebat di Athens, diberikan tanggungjawab untuk berlari ke Sparta bagi memohon bantuan daripada pihak Sparta. Selepas berlari ke Sparta tanpa henti, setibanya dia di sana, Pheidippides mendapati Sparta sedang meraihkan upacara sambutan Karnea yang menjadi salah satu perayaan terbesar di Sparta. Upacara meraihkan Tuhan mereka yang bergelar Kenes itu diadakan secara besar-besaran setiap tahun di situ. Ekoran pantang larang pada sambutan Karnea ini memerlukan orang Sparta mengekalkan keamanan sehinggalah 3 bulan mengambang penuh ini menyebabkan tentera Sparta tidak dapat membantu Athens menentang pencerobohan Persia. Berita itu memaksa Pheidippides berlari semula ke marathon bagi menyampaikan perkhabaran sedih itu. Sekiranya diukur jarak pergi dan balik daripada marathon ke Sparta, jaraknya adalah sekitar lebih 240 km. Pheidippides berlari selama 1 hari setengah untuk pergi ke Sparta dan pulang membawa berita buruk. Tentera Athens menerima berita dari Pheidippides. Menyedari mereka perlu terus bertahan menentang Persia dengan jumlah yang kecil tanpa askar Sparta. Kemenangan menakjubkan orang Athens yang dicapai tanpa memerlukan bantuan tentera Athens memerlukan Pheidippides berlari sekali lagi dari Marathon ke Athens untuk menyampaikan berita gembira kemenangan mereka pada pemimpin Athens di sana.
Larian tanpa henti Fady Pites. Rasa gembira berikutan kemenangan menyebabkan Fady Pites berlari tanpa henti sejauh 42 km atau 26.6 batu sebelum tiba di Athens. Pemimpin-pemimpin di Athens yang berdebar menantikan sebarang kabar berita daripada marathon sudah pun berkumpul di dalam dewan mereka. Fady Pites tiba ke dalam dewan dan dia menjerit yang tentera Athens telah menang di marathon dan malangnya. Selepas itu beliau jatuh lalu meninggal dunia selepas berjaya menyelesaikan tanggungjawabnya. Legenda menyebut secara keseluruhan dalam tempoh peperangan marathon, Fady Pites telah melakukan larian pergi balik sejauh 240 km dari marathon ke Sparta dalam tempoh 1,5 hari sahaja. Sebelum diminta menyampaikan berita gembira yang tentera Athens telah pun berjaya menewaskan tentera Persia dengan jarak larian terakhir beliau 42 km. Sebagai informasi tambahan, 10 tahun berikutnya pada tahun 480 sebelum Masihi, anak kepada Darius iaitu Xerxes menggantikan ayahnya lalu memulakan usaha menakluk Greece pada percubaan kali kedua. Sambutan Karnea juga memberikan impak besar pada orang Sparta ketika itu. Pada waktu perayaan itu, tentera Xerxes menyerang Sparta yang menyebabkan hanya sekumpulan kecil tentera Sparta dapat bertempur dengan tentera Persia yang jauh lebih besar bilangannya. Peperangan untuk mempertahankan sempadan Sparta yang diketuai oleh Raja Leonidas menentang askar Persia pimpinan Xerxes dengan hanya 300 orang pengikutnya merupakan salah sebuah legenda paling popular melibatkan sejarah Greece, tetapi itu kisah yang perlu disimpan untuk waktu lain. Terciptanya acara sukan maraton. Bagi memulakan tamasya Olimpik moden buat kali pertama, penganjur berhasrat mahu mewujudkan acara yang sinonim dengan sejarah Greece sebagai tuan rumah pertama sukan Olimpik pada tahun 1896. Mengambil legenda Fady Pites melakukan larian daripada marathon ke Athens dan penganjurkan mencipta acara larian dari pekan marathon ke Stadium Panathinaikos yang terletak di Athens sebagai penghormatan pada Fady Pites iaitu penghantar mesej terpantas dalam sejarah Greece. Jarak larian yang ditetapkan juga hampir sama dengan jarak larian marathon ke Athens yang dilakukan Fady Pites iaitu 40 km. Pemenang pertama acara larian dari marathon itu adalah Spiridon Louis, seorang pengangkut air dari Greece yang mencatatkan masa 2 jam 58 minit dan 50 saat menewaskan 16 pelari lain. Spiridon diangkat menjadi wira negara Greece ekoran kemenangan beliau itu dan dari situlah acara larian marathon mula menjadi popular. Ujian keturunan kisah Fady Pites. Memang diakui sukar untuk menerima seorang lelaki mampu berlari sejauh 250 km dalam tempoh 1,5 hari. Untuk membuktikan keturunan kisah tersebut, pada tahun 1982 pihak tentera British telah memilih 3 orang pelari bernama John Forden, John Scoltons dan John McCarthy untuk menguji benarkah Fady Pites mampu berlari pada jarak 250 km dalam tempoh 1,5 hari. Ujian tersebut mendapati larian Fady Pites benar-benar mampu dilakukan dengan kesemua pelari mencatatkan masa 39 jam dan ke bawah untuk menghabiskan jarak 250 km yang ditetapkan. Bermula daripada ujian itu, satu acara tahunan yang dinamakan Spartathlon dianjurkan dengan jarak larian 246 km dari Athens ke Sparta dan diletakkan sebagai salah satu acara marathon dalam kategori ultramarathon. Rekod bagi kejohanan itu bagi kategori lelaki adalah 20 jam 25 minit dan bagi kategori perempuan pula 24 jam 48 minit yang dibuat pada tahun 2017. Kami pasti sekiranya Fady Pites dibekalkan dengan kasut sukan yang baik, tak mustahil rekod kejohanan itu dapat dipecahkan dengan mudah. Sukan marathon pada hari ini. Biasanya, acara ini akan bermula pada awal-awal pagi lagi. Para pegawai kejohanan akan bersiap sedia sejak subuh lagi dengan menampal pelekat pandu arah, menyediakan air batu dan sepan untuk mengesat air kepada pelari yang memerlukan. Kawalan keselamatan diadakan dengan begitu rapi. Pihak polis trafik bekerja keras untuk memastikan lokasi pertandingan menjadi medan yang selamat untuk pelari yang mengambil bahagian. Para peminat acara ini berbaris di tepi-tepi jalan raya untuk menyaksikan pertandingan yang menguji daya tahan otot dan stamina pelari yang mengambil bahagian. Peserta yang memenangi acara ini adalah dianggap sebagai pelari paling kuat daya diri dan semangat juangnya.
Selain itu, kini jarak bagi sukan jarak jauh juga dipelbagaikan dan ada juga dicampurkan dengan sukan-sukan lain di dalam marathon tersebut. Itu sahaja video kami pada kali ini tentang sejarah acara sukan jarak jauh. Jangan lupa like dan ikuti channel kami.